Ketahuilah saudaraku, ini bab yang datang pada menyatakan sembahyang gerhana. Bahawasanya sembahyang gerhana itu telah datang syarak pada membicarakannya dan telah datang beberapa hadis. Setengah daripadanya dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya telah sembahyang ia pada gerhana matahari. Maka kemudian daripada takbiratul ihram memperbuat Nabi begini. Dia kata, ini nak cerita kata Nabi buat yang kata sembahyang gerhana ini. Nabi buat pada zaman dia. Gerhana di antara gerhana yang berlaku zaman Nabi ni bila? Berbetulan dengan hari wafatnya anak Nabi yang bernama Ibrahim. Kan Ibrahim anak Nabi, tapi dia bukan anak dengan Khadijah. Dia anak dengan satu perempuan hamba. Nabi ada seorang anak dengan dia ni. Ibrahim ni daripada beranak tak sihat. Daripada beranak tak sihat. Nabi bagi satu orang yang bernama Ummu Saif belah dia. Belah dia, bagi susu ke dia, apa semua, Nabi bagi. Ummu Saif. Ummu Saif ni laki dia Abu Saif, kerja pandai besi. Kerja duk buat besi. Duk buat parang, buat pisau macam tu. Dia pandai besi. Nabi tengah duduk di masjid, orang mai bagi tahu. Kata Ibrahim tenang. Nabi pi. Bila Nabi pi, Nabi pegang, Nabi dukung, Nabi sayang anak ni, Ibrahim ni, dan Ibrahim mati di pangkuan Nabi. Ni Ibrahim ni. Ibrahim ini berbetulan hari mati dia, hari wafat dia gerhana. Sehingga sebahagian orang pi kata gerhana ni kerana matinya anak Nabi. Dia jadi macam tu. Maka Nabi SAW perbetulkan benda ini. Nabi kata gerhana tidak berlaku kerana mati sesiapa. Tetapi gerhana berlaku kerana tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Planet alam cakrawala ni satu alam yang cukup hebat. Dalam kehebatan dia ni, Tuhan dah buat dah. Dia ada timing masa dia. Tuhan dah buat dah. Dia mai satu time, dia akan duduk satu garisan yang boleh membawa kepada sama ada gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Tengok position masing-masing ni di mana. Benda tu berlaku, nak bagi tahu dekat kita bahawa itu tanda kebesaran Allah. Allah yang mengaturkan perjalanan planet-planet ni semua. Allah boleh atur dia bagi berjalan pada rel dia dan Allah juga boleh bagi dia derail. Dia nak buat yang tu. Bila Allah nak bagi ni semua ni jadi derail dan jadi tergelincir keluar daripada rel dia bila kiamat. Bila sampai hari kiamat Allah akan lepas alam cakrawala ni berjalan ikut suka dia. So bila berlaku sahaja fenomena gerhana ini, orang Islam disuruh semayang dan diakhiri semayang itu dengan satu khutbah. Yang konten, isi kandungan khutbah itu ialah bagi tahu kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala dan bagi tahu kata kalau Allah boleh bagi planet ini jalan pada garisan dia, Allah juga boleh menggelincirkan dia. Hari ini Allah tak bagi dia gelincir. Kita kena bersyukur kepada Allah kerana kita ada lagi hari untuk mengambil nafas di atas muka bumi ini. Itu konten kepada khutbah sembahyang kusuf ataupun sembahyang gerhana. Ni dia nak beritahu. Yang kata sembahyang gerhana itu apa dia? Maka membaca Nabi SAW Fatihah, lepas itu baca surah. Kemudian rokok. Kemudian bangkit daripada rokok, membaca lagi Fatihah. Kemudian membaca lagi surah. Kemudian rokok lagi. Kemudian bangkit daripada rokok, membaca lagi Fatihah. Membaca lagi surah. Kemudian rokok lagi. Kemudian bangkit daripada rokok. Macam tu yang kata sembahyang gerhana. Sekali lagi kita akan buat satu conclusion bagi nampak terang. Lah kita baca hadis dulu. Kemudian rokok dia pada kali yang ketiga. Kemudian bangun berdiri. Summa sajada sajdataini wal ukhra mislaha. Kemudian daripada dah 3 kali rokok diikuti dengan 2 kali sujud dan kemudian bangkit pada rakaat yang berikutnya buat serupa yang rakaat pertama tadi. Itu yang dikatakan sembahyang sunat gerhana, dia kata.
Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Sayyidina Ali dan Aisyah dan Abdullah bin Amru dan An-Nu'man bin Bashir dan Al-Mughirah bin Syu'bah dan lain-lain lagi. Banyak sahabat meriwayatkan hadis ini. Dia kata, katanya lagi, bermula hadis Ibnu Abbas itu hadis yang hasan lagi sahih dan dikeluarkan dia di dalam Muslim, di dalam sahihnya. Dia tuan-tuan, satu benda yang kita sentiasa nak kena backup dalam kepala kita ni apa dia? Ibadat khusus ni tak boleh reka. Yang tu kena backup siap-siap. Ibadat khusus, apa dia? Semayang, puasa, zakat, haji, umrah, ni semua ibadat khusus. Kita nak buat benda-benda ni jangan memandai. Kita nak buat benda ni tidak ada ruang untuk menunjukkan kreativiti. Tak boleh. Kita kena strictly ikut macam mana yang Nabi bagi tahu. Kalau Nabi kata sembahyang gerhana tu macam yang dia sebut tadi, pi takbir Allahu Akbar, baca doa iftitah, baca Fatihah, lepas tu baca surah. Lepas tu rakaat Allahu Akbar. Bangkit daripada rakaat Allahu Akbar. Allahu Akbar juga. Bangkit untuk rakaat yang pertama tu Allahu Akbar. Bukan sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Baca lagi sekali Fatihah. Baca lagi sekali surah. Lepas tu Allahu Akbar. Rakaat kali yang kedua. Bangkit daripada rakaat tu Allahu Akbar juga. Bukan sami'allahu liman hamidah. Baca lagi Fatihah. Baca lagi surah. Lepas tu rakaat lagi. Allahu Akbar. Rakaat kali yang ketiga. Bangkit daripada rakaat yang ketiga itu sami'allahu liman hamidah. Siapa bagi tahu ni cara ni? Even sebutan bangkit rakaat, dua kali rakaat yang pertama itu sebut dia Allahu Akbar, bukan sami'allahu liman hamidah. Siapa bagi tahu? Nabi bagi tahu dalam hadis dia. Maka macam mana Nabi bagi tahu, macam tu kita kena buat. Kita tak boleh pindah, tidak boleh ubah, apatah lagi nak kata hak Nabi kata tak apa sedap. Kita buat hak lebih sedap, tidak boleh. Ini disiplin. Demikianlah dengan persoalan yang kita baca ni, apa dia? Sembahyang gerhana. Kena ikut cara yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Kemudian di situ dia kata gerhana itu satu alamat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata ulama adalah Allah Subhanahu Wa Taala jadikan matahari gerhana itu bertujuan untuk menakuti hambanya. Itu tujuan. Tuhan lama-lama sekali dia tunjuk dekat kita fenomena alam. Tujuan dia apa? Dia nak remind kita, dia nak threaten kita, dia nak bagi kita ni ada takut dekat dia. Tuan-tuan, sekali dia bagi jadi tsunami. Berapa bulan orang bercakap pasal tsunami. Benda tu dah jadi 60 tahun dulu. Sebelum kejadian tsunami hak last itu ni 60 tahun dulu jadi. Selepas 60 tahun, dia buat main lagi sekali. Berbulan-bulan orang duk bercakap pasal tsunami. Satu sahabat saya, orang kaya, duduk dekat kondo dekat Batu Feringgi, rumah kira sea view, beli rumah pun million-million. Dia melihat fenomena ini. Telefon mai kat kita. Kalang kabut, bini dia kata, abang, mai tengok ni apa? Lari pergi dekat balkoni rumah. Tengok apa? Satu benda yang tak pernah dia tengok. Air laut tu jadi macam menyawa. Dia tarik air laut tu penuh sampai tengah tu. Nampak tanah. Dia tarik pergi. Macam dia nyawa. Macam dia tarik napas. Saat lagi dia mai balik saat lagi. Kereta mereka di bawah kondominium kena air laut. 60 tahun. Dia tunjuk balik sekali. Dia kata bila tengok benda tu, air laut duk pi. Dia kata, bini dia kata, abang ambil video cam, ambil gambar. Dia pun terapa pi. Video cam tak ada bateri. Duk telefon kita, ustaz. Dia kata, sayang betul ya, tak ada bateri. Baru nak ambil wire, baru nak cas, ayam mai dah lah. Kalau boleh ambil gambar tu, dia duk tarik napas tu, dia nak sembok mai ayam tu, yang dia ketinggian dia sampai berapa meter ni. Allahu Akbar, tuan-tuan. Yang ni lah yang dia kata apa dia? Satu alamat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata ulama, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan matahari gerhana juga tujuan dia nak menakuti hamba dia. Pasal apa, tuan-tuan? Pasal orang tak takut ke Tuhan ni ramai lah ni. Tak takut. Nak bercakap apa dekat dia? Nak bercakap pasal dosa, pasal pahala, pasal syurga, pasal neraka, pasal langgar perintah Allah dalam Quran, pasal nak cakap apa? Aku tak takut, dia kata.
Ui, ramai. Duk dalam ni ramai. Tak heran dengan apa juga ancaman yang mai dalam Quran, dalam hadis Nabi SAW. Maka, once a while, Tuhan yang tiwak mai. Benda-benda macam ni, kecuk perut Zat. Dandan, hak dah tak semayang 2 tahun dah, pergi ambil ayat semayang. Semayang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kerana segala perkara di dalam dunia ini bersumberkan matahari. Sekiranya tidak ada matahari, nescaya kelam alam ini. Matahari ini dia macam ayam. Dia sumber kehidupan. Boleh kita bayangkan kita hidup sebulan tanpa cahaya matahari. Oh, kacau tuan-tuan. Proses fotosintesis, pokok-pokok hijau tak jalan. Tuan-tuan cerita pasal baju tak kering. Pasal apa? Pasal dryer boleh belilah ni bagi kering. Tuan-tuan cerita pasal itu. Orang cakap pandai nanti ada banyak. Tak, cakap pasal lain. Tak berlaku ni. Proses-proses fotosintesis, pokok-pokok, apa semua ni dia tak jalan. Proses tu semua. Itu semua sunnatullah. Itu peraturan yang telah diset oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia buat benda ni bagi jadi, failure, habis. Seperti mana boleh tak kita bayangkan kehidupan kita tanpa ayam? Oh, lagi takut. Tak ada ayam. Sehari tak ada ayam, rambut jadi tanduk. Dia kemasai, dia jadi tanduk, dia jadi bertocang satu macam. Pasal apa? Tak mandi. Muka kemasai. Oh, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuhan bagi apa? Bagi matahari, bagi ayam saja. Tak usah bercakap lain. Tak usah bercakap dia bagi udara yang ada ni polluted. Tak usah bercakap lagi. Dia cemarkan udara yang ada ni. Tak usah bercakap lagi. Itu dah masuk chapter 3. Teruk punya chapter. Chapter 1, dia stop ayam aja. Hang kaya macam mana pun duk tunggu dengan baldi, dengan timba depan rumah. Duk tunggu tanker main hantar ayam. Habis. Allah Subhanahu Wa Taala dia nak bagi kita melutut di depan dia ni, iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Habis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata tanpa matahari kelam alam ini. Maka tidak dapat memperbuat apa satu dan sebagainya. Tak ada matahari ni mati akai tuan-tuan. Nak pergi pejabat pun jadi payah. Anak nak bangkit pergi sekolah pun dia jadi tak ketahuan lebih. Pukul apa pun tak tahu. Dah gelap sedia. Maka jadilah gerhana itu alamat yang menunjukkan boleh Allah Ta'ala tunggang terbalikkan ataupun Tuhan hapuskan sama sekali cahaya matahari itu dengan sebab banyak hamba Allah buat dosa di dalam dunia ini. Dia nak abang yang tu. Dia nak abang kata, kalau aku boleh pause sat cahaya matahari bagi tak mai, kalau sat aku boleh buat, lama apa aku boleh buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka manakala kita tahu yang demikian itu, apabila berlaku gerhana, maka hendaklah kita semua menunjukkan diri cukup taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila tahu macam tu, cerita dia ni habislah. Kita dengan Tuhan ni habis. Ya Allah, katalah apa pun, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami akan taat. Yang tu besar sangat. Kita kata lagu ni lah. Kita kata kita duk kerja hari-hari, syarikat kita, tempat kerja kita tak bagi gaji 6 bulan. Agak-agak jadi guna. Tu Zah kata tak bagi angin, tak bagi air, tak bagi. Yang tu besar sangat. Bagi kecil punya contoh ya. Kecil punya contoh, kita duk kerja ni. Gaji yang duk dapat ni kira cun-cun aja. Cun-cun maksudnya apa? Dia lagu nak main 28, 29, lagu duk tak ada duit dah. Dia jadi lagu tu. Tiap-tiap bulan dapat banyak mana pun. Dia duk main 28, 29, dia duk main lagu tak ada duit. Tuan-tuan, 6 bulan tak ada gaji. Macam mana? Itu baru gaji. Belum bercakap soal ayak tak ada. Belum bercakap soal udara. Tuhan stop. Tuhan bercakap yang tu besar sangat. Ni hak kecil ni. Benda ni. Ataupun kita buat contoh lagi ringan. Kita duk biasa dapat gaji 6,000 sebulan. Tiba-tiba dia tinggal 1,000 sebulan. Jadi lagu mana? Tuhan kata tak bagi langsung. Bagi. Tapi bagi 1,000. Sebelum ni duk hidup cara 6,000. Duk hidup cara 6,000. Tinggal 1,000. Nak buat lagu mana? Rumah nak bayar, kereta nak bayar, nak makan, nak minum, nak... Oi, kacau tuan-tuan. Itu baru 6,000, potong 5,000, bagi juga lagi 1,000. Kalau dia potong turis, kalau dia potong apa hak Tuhan duk bagi ni, Tuhan potong. Dia potong ayam, dia potong matahari. Jahanam kita ni. Maka lagi Tuhan duk bagi kat kita ni, kita kena taat dekat dia. Setidak-tidaknya, sebagai tanda terima kasih dekat dia. Terima kasih banyak ya Allah bagi aku sihat macam ni. Terima kasih banyak ya Allah bagi rumah tangga aku bahagia macam ni. Terima kasih banyak ya Allah bagi anak-anak dengar cakap macam ni. Terima kasih banyak ya Allah yang tu kena duk wirid
dalam hati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata iaitu tidak lebih baik daripada sembahyang yang dilakukan oleh Nabi SAW. So, tanda terima kasih kita yang paling baik ialah sembahyang. Thank you very much ya Allah atas apa yang kau bagi selama ni. Terima kasih banyak bagi aku boleh bangkit pagi, boleh duduk tarik nafas elok. Terima kasih banyak ya Allah. Itu sebab Nabi ajak apa? Bangkit pagi baca Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah ya Tuhan, aku syukur padamu ya Allah yang memberi aku hidup selepas tadi aku mati. 6 jam tadi kita tidur tu kita mati. Terima kasih pagi ini pukul 5 bagi mata kita buka. Terima kasih banyak ya Allah. Diajak kita macam tu jadi abdan syakura. Jadi hamba yang terima kasih kepada Allah. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia telah digerhanakan matahari pada zaman hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi berlaku gerhana. Maka sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam berjemaah dengan orang ramai, yakni dengan sahabatnya. Nabi menjadi imam dan orang-orang menjadi makmum. Maka memanjang Nabi akan bacaan kemudian daripada takbiratul ihram dan ialah suratul Baqarah. Punggah kita. Nabi semayang yang kata gerhana bila jadi ini, Nabi SAW sembahyang, takbir Allahu Akbar, iftitah, Fatihah. Lepas itu Al-Baqarah. Memang kita tak semayang dah lah dengan dia. Kompom tak semayang dengan dia. Al-Baqarah mana boleh, tak boleh tahan. Kemudian dia kata rokok Nabi. Maka memanjang Nabi akan rokoknya hampir-hampir selama membaca surah Al-Baqarah itu. Rokok pun sama panjang dengan surah Al-Baqarah. Mula-mula serban dulu terongkai jatuh. Lepas tu ketayap pula. Dia jatuh bergolek api pula. Lepas tu kita jatuh sekali. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So dia kata apa? Nabi sembahyang rakaat pertama Fatihah surah Al-Baqarah. Lepas itu rokok Nabi yang pertama tu sama panjang dengan surah Al-Baqarah. Dia kata kemudian mengangkat ia akan kepalanya bangkit berdiri. Maka memanjang dia akan bacaannya pula iaitu surah Ali Imran. Bangkit daripada rokok pertama tu Allahu Akbar Fatihah. Lepas Fatihah dia main Ali Imran pula. Itu dia kata. Dan tiada kurang panjangnya daripada bacaan yang pertama tadi. Lebih kurang, pendek sikit daripada Al-Baqarah tadi. Kemudian rokok Nabi kali yang keduanya. Kemudian bangkit pula dia dan memanjangkan pula rokoknya. Rokok tadi pun dipanjangkan sama panjang dengan surah Ali Imran tadi. Kemudian mengangkat ia akan kepalanya bangun berdiri. Dia kata dah 3 kali sujud ia. Kemudian memperbuat Nabi SAW akan yang demikian itu. Yakni yang seumpama rakaat yang pertama itu pada rakaat yang keduanya. Itu dia rakaat kedua pun duk main lagu tu lagi. Pasal apa? Pasal dia yang kata sembahyang gerhana ni, dia kalau boleh selagi duk gerhana, selagi tu kita duk dalam sembahyang. Jadi tempoh masa gerhana ni ada panjang ada pendek. Zaman Nabi dulu tak tahu bila. Kita dia bagi tahu dah. Planetarium dah bagi tahu dah. Dia kata tempoh masa gerhana bermula pukul berapa, berakhir pukul berapa. So orang hari ni dengan kelebihan ilmu yang Allah bagi, dah boleh tahu dah jangka masa dia berapa dan boleh dah kita boleh estimate masa untuk semayang berapa lama, untuk khutbah berapa lama. Itu kelebihan ilmu yang Allah bagi kepada umat Muhammad di akhir zaman ini. Begitu. Baik. Kemudian dia kata sembahyang gerhana dan kaifiat dia mengikut Imam Asy-Syafi'i. Saya terus ringkaskan saja, tak mau baca panjang-panjang ni. Kaifiat dia macam mana? Salat gerhana itu 2 rakaat. Rakaat pertama start dengan takbiratul ihram. Niat kata sembahyang sunat gerhana apa? Gerhana matahari atau gerhana bulan? Makmum kerana Allah Ta'ala. Niat. Kemudian doa iftitah. Kemudian baca Fatihah. Kemudian baca surah. Kita tak baca Al-Baqarah pun tak apa. Bacalah apa-apa surah. Kemudian rokok. Allahu Akbar rokok. Baca bacaan dalam rokok. Sama macam kita duk baca Subhana Rabbiyal Azim. Kemudian bangkit daripada rokok, Allahu Akbar juga.
Allahu Akbar juga. Kemudian Fatihah lagi sekali. Kemudian another surah. Baca surah lagi satu. Kemudian rokok. Allahu Akbar rokok. Bangkit daripada rokok. Sami'allahu liman hamidah. Ini bagi kaifiat rokok 2 kali. Hadis mai berbagai-bagai. Ada kata rokok 2 kali. Ada ketika Nabi buat rokok 3 kali. Ada waktu Nabi buat rokok 4 kali. Ada waktu Nabi buat rokok 5 kali. Semua ada sandaran hadis daripada Nabi SAW. So contoh yang kita ambil ni apa dia? Rokok 2 kali saja. Biasalah kita selalu ambil yang tak menyusahkan. Kan? Pasal apa? Pasal kita duduk semayang pun semalam kita beritahu di Masjid Padang Temusuk. Hang habang lah baca Fatihah, baca surah apa pun, habang lah aku baca Fatihah saja. Kan? Betul tak betul kita lagu tu? Kalau kita semayang di rumah, semayang asang apa semua kan? Dia macam satu komputer set. Allahu Akbar. Okey, iftitah. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Tu baca Fatihah. Sampai waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insani. Dia main automatik. Dia automatik. Wal asri ni. Jarang-jarang dia nak main wadduha wal laili idza saja, ni sangat jarang. Yang automatik ni dia macam satu setting sudah dibuat. Kan? Waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi. Dia macam tu. Rakaat kedua apa dia tuan-tuan? Cuba sebut Ustaz. Qul huwallahu ahad. Yang tu memang dah sign tetap dan berpencin. Aku memang qul huwallahu rakaat kedua. Jadi hantar sahabang Al-Baqarah, hantar sahabang Ali Imran, hantar sahabang semua tak mahu. Wal asri qul huwallahu, itulah yang cantik untuk saya. Kan? Boleh tak boleh dalam gerhana ni kita buat macam tu? Boleh tak boleh? Boleh, tidak salah. Kalau tak mau semayang terus sunat gerhana boleh tak boleh? Juga boleh, tidak salah. Tapi rugilah kita. Pasal kita melepaskan peluang tu begitu sahaja. Kita tak tahu kita nak mati bila. Tahkah kita nak mati gerhana lagi sekali nak mai, kita tak ada dah. Bagilah dan sekali seumur hidup biasa buat sunat gerhana. Kerana ini sunnah Nabi SAW. Nah, baik. Kemudian dah lepas macam tu, Sami'allahu liman hamidah. Sujud. Duduk antara 2 sujud, sujud. Bangkit, Allahu Akbar, rakaat kedua, macam tadi juga. Fatihah, surah. Allahu Akbar, rokok. Bangkit daripada rokok yang mula, Allahu Akbar juga. Fatihah, surah. Allahu Akbar, rokok yang kedua. Bangkit pada rokok yang kedua, Sami'allahu liman hamidah. Lepas itu sujud. Duduk antara 2 sujud, sujud. Bangkit, tahiyat akhir, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tamam. Habis, selesai semayang kita. Itu yang dikatakan sunat gerhana. Tajuk baru. Bab kaifal qira'ah fil kusuf. Bagaimana bacaan ketika sembahyang sunat gerhana. Maksud bagaimana bacaan ini ialah nak baca derah kan nak baca pelan. Itu maksud dia. Bukan bagaimana bacaan tu maksud nak baca surah apa. Tapi maksud kaifal qira'ah fil kusuf. Bagaimana cara kita nak baca derah atau pelan. Kita sembahyang subuh, kita sembahyang maghrib, kita sembahyang isya, kita baca derah. Kita sembahyang zuhur, kita sembahyang asar, kita baca pelan. Sembahyang gerhana, nak baca pelan ke baca derah? Diriwayatkan daripada Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, kata dia telah sembahyang dengan kami oleh Nabi SAW berjemaah dia dalam sembahyang gerhana. Tidaklah kami dengar suara bacaan Nabi. Ini satu riwayat. Nabi jadi imam sembahyang gerhana, Nabi baca pelan, makmum tak dengar. Itu satu. Lepas itu dia kata apa? Hadis yang kedua. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawasanya Nabi SAW sembahyang gerhana. Nabi menyaringkan bacaannya. 2 riwayat. Satu riwayat kata Nabi jadi imam sembahyang gerhana tapi pelan. Satu riwayat kata Nabi jadi imam sembahyang gerhana tapi Nabi baca pelan. Tak betul-betul derah ke pelan? Itu persoalan nanti mai. Betul-betulnya bila jadi imam sembahyang sunat gerhana ni, nak baca derah kan nak baca pelan? Di bawah tu cerita perbincangan ulama panjang. Kita ambil satu kesimpulan saja. Jumhur ulama kata apa? Jumhur ulama dan juga Imam An-Nawawi
Dia kata apa? Kalau sekiranya gerhana itu gerhana bulan. Maksudnya bila? Malam. Maka bacaannya nyaring, diderahkan. Sekiranya gerhana itu gerhana matahari. Maksudnya bila? Siang. Maka sembahyang itu dibaca pelan. Itu yang disepakati oleh majoriti ulama. Masalah, dia kata, memendekkan bacaan dan rokok di dalam sembahyang gerhana, apa hukumnya? Nabi baca apa tadi? Lepas Fatihah, Al-Baqarah. Rokok yang kedua, bangkit, Ali Imran. Itu yang Nabi baca. Baik, now dia kata, kita nak baca bacaan pendek. Macam mana cerita? Boleh tak boleh? Kata Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim. Dan telah sepakat ulama atas sunat memanjangkan bacaan dan memanjangkan rokok pada kedua rakaat sembahyang gerhana. Sebagaimana datang ia pada beberapa hadis. Sunat panjang. Dia kata, pasal hadis duk main cerita Nabi baca panjang. Dan jikalau sekiranya merengkaskan seseorang di atas Fatihah saja pada tiap-tiap qiyamnya. Ni kita ni. Sampai tak baca surah apa langsung. Pakai Fatihah saja ya. Sembahyang sunat gerhana, Allahu Akbar, iftitah. Lepas iftitah, Fatihah. Lepas Fatihah, Allahu Akbar, rokok tu rokok bangkit, Allahu Akbar, Fatihah lagi sekali. Allahu Akbar, rokok lagi sekali. Sami'allahu liman hamidah, lepas itu sujud 2 kali. Bangkit rakaat kedua pun lagu tu juga. Fatihah, lepas itu rokok. Lepas rokok bangkit, Fatihah, lepas itu rokok lagi. Lepas itu bangkit, lepas itu sujud. 2 kali sujud dan duduk tahiyat akhir. Boleh tak boleh? Imam Nawawi kata apa? Boleh. Tidak jadi salah. Boleh. Daripada tak buat langsung. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So dia beritahu di sini, buatlah walaupun hanya membaca Fatihah sembahyang gerhana ni, buat dia kata. Dan jikalau sekiranya merengkaskan atas Fatihah sahaja pada tiap-tiap qiyam, buat dia kata, dan menunai dia atas tamakninah pada tiap-tiap rokok, nescaya sah sembahyangnya dan luput akan dia oleh fadilatnya. Cuma dia tak dapat fadilat sembahyang panjang macam Nabi buat, tapi dia dapat pahala buat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khutbah bagi sembahyang gerhana apa hukumnya? Khutbah tu mesti kena ataupun tak ada, tak apa. Kata Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim, dan telah bersalah-salahan ulama pada khutbah bagi sembahyang gerhana. Maka kata Imam Syafi'i dan Ishaq dan Ibnu Jarir dan fuqaha al-hadis dan fuqaha ashabul hadis, disunatkan kemudian daripadanya berkhutbah. Maksudnya apa? Sunat. Jadi kalau di tempat kita duduk tidak menganjurkan sembahyang gerhana, boleh tak boleh kita buat di rumah? Boleh. Khutbah tak baca pun tak apa, itu sunat sahaja. Kau nak baca pun tak apa, ambil serban merah buat atas kepala elok-elok, berdiri depan bini kita, ittaqullah apa-apa semua, dia lagu duduk senyum kat kita. Duduk senyum tak payah baca. Kita kata habis gitu. Sah tak sembahyang tadi ni? Sembahyang sah. Pasal khutbah itu sunat sahaja.